Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya untuk recording ni saya akan proceed terus kepada topik 5 lah. Okay, topik 5 ni kita akan tengok instruction set karakteristik dan juga function dia lah. Okay, instruction set ni dia adalah satu set instruction yang kita buat untuk mesin lah. Ataupun kita boleh panggil nama lain dia machine instruction. Okay, kita tengok karakteristik untuk machine instruction ni dulu. Okay, karakteristik untuk machine instruction ni dia adalah satu operation dalam processor ni untuk dia determine apa instruction yang dibuat oleh komputer bagi dekat satu bahagian hardware ni untuk dia executekan lah. Okay, benda operation ni kita juga macam saya cakap tadi lah, instruction set ni kita boleh panggil dia sebagai machine instruction ataupun computer instruction lah. Okay, dan selalunya instruction set ni dia ada beberapa collection yang akan dibuild oleh komputer supaya processor tu boleh tahu apa proses yang dia nak executekan lah. Nanti saya akan tunjuk dekat kamu macam mana rupa instruction set tu. Tapi sebenarnya kita dah tengok dah macam mana rupa dia dalam memori. Tak apa, nanti saya tunjuk. Okay, elemen yang ada dalam machine instruction ni ada... Okay, kita tengok ada berapa. Tak boleh belakang. Ada 4 lah. Okay, first kamu kena tengok operation code. Operation code ni adalah satu operation yang akan perform add ataupun input output dalam komputer tu lah. Okay, dan selalunya operation ni berlaku dalam bentuk binary code. Kita boleh panggil operation code ni sebagai opcode jugalah. Okay, lepas tu elemen yang kedua adalah source operand reference. Source operand reference ni dia akan involvekan satu ataupun lebih source operand. Dan operand ni dia adalah input daripada operation yang berlaku dalam komputer kita lah, input yang masuk tu. Source kita, nama pun source kan. So, input kita lah. Okay, seterusnya result operand reference. Result operand reference ni nama pun result. So, untuk produce result lah. Lepas tu next instruction reference ni dia more kepada kita, lepas kita dah selesai satu instruction, kita nak bagi tahu kepada processor kita apa next instruction yang dia akan buat lah. Okay, ini adalah proses instruction cycle dalam bentuk state diagram lah. Maksudnya kita dah tengok dah masa awal-awal chapter hari tu. Okay, first dia akan berlaku dekat instruction fetch lah. Dia akan fetch instruction. Lepas tu instruction ni dia akan buat decoding dekat operation tu. Lepas tu dia akan bagi address dekat operand. Okay, bila dah ada address, dia akan proceed kepada operation fetch. Lepas tu kalau ada multiple operand, dia akan buat proses untuk addressing ni sampai semua operation tu ada address sendirilah. Lepas dah semua operation tu ada address sendiri, dia akan proceed kepada data operation. Lepas tu pergi balik ke address. Lepas tu okay, ni addressing untuk kita store data lah. Lepas tu dia akan loop sampai dia save, bagi address untuk semua operation tu lah supaya dia boleh save, dia boleh store. Okay, lepas dia dah store, kita akan looping balik data store kita tu sama ada kita nak execute dia ataupun kita nak buat decoding dekat dia lah. Okay, proses ni akan berlaku sampai komputer tu kita shutdown lah. Okay, kita tengok next dia. Okay, instruction ni apa yang dia represent dalam kita punya machine ni lah. Okay, dalam machine code, instruction ni dia ada unique bit pattern dia sendiri. Okay, kat sini dia bagi tahu lah opcode akan represent dalam beberapa abbreviation lah. Maknanya dia punya call process untuk dia buat operation tu. Contoh yang selalu ada dalam instruction ni ada add ni untuk additional, sub untuk subtract, mul ni untuk multiple, div untuk divide, load ni untuk kita load store lah, untuk store data. Load ni untuk kita ambil data daripada luar. Ambil data daripada memori, load data from memory. Okay, saya silap, saya enter sikit yang bawah tu. Lepas tu store ni untuk kita store data ke dalam memori lah.
Okey, ni adalah contoh instruction format lah. Kamu boleh tengok. Okey, dia sama juga macam memori yang saya tunjuk tu. Cuma memori tu dia tunjuk macam mana tag. Lepas tu saya tak ingat lah. Nanti kamu boleh recall balik yang memori punya, itu memori punya instruction. Ini machine punya instruction. Di dalam machine instruction punya instruction, dalam machine punya instruction dia akan ada 4 bit untuk opcode, 6 bit untuk operand reference dan lagi 6 bit untuk operand reference jugalah. Okay, dan overall dia akan ada 16 bit. Dan selalunya opcode ni akan jadi penentulah apa data dari komputer tu kita nak executekan dia macam mana. Okay, dia sama macam kamu buat chapter 2 tu lah, yang dia dekat bahagian tag tu dia akan bagi tahu macam mana kamu nak proses, macam mana komputer tu nak proses data tu lah. Okay, lepas tu ni type of operand. Okay, type of operand ada 4 jenis lah. First, address untuk memory location. Bila kita nak store ke dalam memori lah, dia akan bagi address, ataupun kita nak execute, ataupun kita nak fetch lah, fetch. Lepas tu number dalam bentuk binary, dan selalunya operand ni dia akan berlaku dalam bentuk binary ataupun ASCII code. ASCII code ni hexa lah, hexadecimal punya proses, punya number. Lepas tu dalam bentuk logic data lah, logical data ni adalah dalam bentuk logic gate. Okay, type of operation tadi operand. Okay, ni operation. Okay, operation ni, okay, number of different opcode akan berubah lah mengikut macam mana dia nak mengikut jenis-jenis mesin tu lah, dan ataupun cara dia hantar dari mesin ke mesin. Tapi dia sama juga macam type of operand yang kita boleh operation yang kita boleh jumpa dalam mesin lah. Okay, contoh-contoh kat sini. Okay, operation yang dibuat oleh mesin kita adalah data transfer. Data transfer tu macam mana kita nak hantar, sama ada daripada input output ke memori ataupun daripada memori ke input output lah. Lepas tu arithmetic yang calculation binary, hexadecimal, semua tu lah. Lepas tu logic gate, conversion tu macam mana nak convert daripada, contoh data yang kita masukkan tu dalam bentuk gambar kan. So dalam bentuk gambar dia akan convertkan dalam bentuk numbering. Daripada numbering ni kita akan convert dia kepada binary, supaya komputer kita boleh proses dengan lebih baik lah. Macam kod lah, macam program lah. Program ada high level dengan low level kan. Untuk mesin ni, dia boleh proses untuk low level saja. So kita perlu convert lah data daripada data besar tu ke data yang lebih kecil lah, supaya low level boleh proses. Okay, kalau kamu belajar C++, dia more kepada pointer lah, kalau kamu ada belajar lah. Okay, lepas tu input output adalah sejenis operation, sistem control dan transfer of control lah. Okay, itu adalah jenis-jenis type of operation. Okay, addressing mode pula. Addressing mode ni kita dah tengok dah dalam memori hari tu. Okay, tapi untuk instruction set ni dia ada beberapa jenis lagi lah selain direct dengan indirect ni. Okay, dan selalunya address field ataupun field untuk typical instruction format ni adalah kecil lah. Lepas tu kita akan refer ni dalam large range of location dalam memori. Sebab kalau kamu macam saya ajar dalam memori itu pun addressing tu kan, kalau kita tengok dia dalam bentuk stack yang banyak kan. So dia ada range yang banyak lah untuk proseskan address dalam memori ataupun sistem kita ni lah. Okay, dan selalunya addressing teknik ni, okay, macam sebelum ni dalam memori kita ada tengok immediate, direct dengan indirect lah. Okay, selain tu dia ada juga register indirect, displacement dan juga stack ni lah. Okay, ni adalah jenis-jenis addressing mode yang ada selain 3 yang kita belajar dalam memori tu. Okay, untuk instruction format. Okay, untuk instruction ni dia ada pelbagai format based on bit-bit yang kita masukkan dalam
machine kita lah. Okay, untuk format untuk instruction set ni ada 3. First, kita akan tengok dia punya instruction length. Lepas tu allocation of bit dalam kita punya instruction tu, dan seterusnya variable length instruction lah. Okay, instruction length. Okay, instruction length ni dia adalah benda paling basic lah. Kita perlu tahu bila kita nak setkan length, bila kita nak masukkan data kepada kita punya instruction lah. Kita kena tengok lah sama ada data kita tu 16 bit ke, 32 bit ke, 64 bit ke. Kita kena tengok benda ni. Dan sebab bit-bit ni dia akan effect lah kepada kita punya memory size, kita punya memory organization, bus structure kita. Sebab kalau kamu belajar, macam saya dah ajar dalam bus tu pun ada berapa banyak bit yang dia boleh hantar. Lepas tu processor complexity pun akan processor complexity dan juga processor speed pun akan jadi salah satu sebab lah untuk salah satu sebab daripada instruction length ni lah. Dia lagi panjang instruction length tu, lagi laju kita punya speed lah, tapi lagi kompleks lah kita punya komputer tu. Okay, dan selalunya decision yang kita buat ni dia akan determine lah flexibility untuk machine kita ni, lagi-lagi untuk assembly language programmer lah. So kat sini buat kamu sains komputer, so sebab kamu IT, saya takkan nak ajar assembly language ni lebih detail lah. Cukup kamu tahu apa itu assembly language. Okay, assembly language ni dia adalah low level programming dalam komputer. Dia adalah programming yang paling susah lah dalam komputer. Macam saya dah ada ajar dalam part memori tu, dia ada yang LIFO, FIFO. Okay, FIFO tu adalah jenis-jenis assembly language punya algoritma lah. Dan dia adalah, sebenarnya assembly language ni dia adalah pergerakan data dalam komputer saja. Dia tak adalah sampai kita create gambar semua tu, tak adalah. Dia just pergerakan daripada komputer, input output ataupun input output kepada memori ataupun memori kepada input output tu je lah. Okay, allocation of bit. Okay, untuk allocation of bit, addressing ni ada 6 jenis lah kat sini yang kamu perlu tahu. Okay, first, number of addressing mode. Second, number of operand yang kita guna. Lepas tu kita tengoklah register versus memory dalam kita punya komputer tu. Okay, number of register set yang ada dalam komputer kita, address range yang kita nak setkan untuk kita punya komputer, dan address granularity lah. Okay, variable length instruction. Okay, selalunya variable length instruction ni dia based on a bit kita gunalah. Okay, sebab tu nama dia variable. Dia sama juga macam yang awal-awal kita tengok tu, apa nama? Kenapa tak boleh back? Okay, macam instruction length. Proses dia sama juga macam instruction length, tapi macam mana kita nak setkan variable length ni based on hardware yang kita build tu lah. Sama ada hardware kita tu 32 bit ke, 64 bit ke, 16 bit ke, kita boleh variablekan dia lah. Okay, assembly language. Kita tengok assembly language. Assembly language ni adalah language yang kita nak bagi processor ni faham macam mana kita nak executekan machine instruction tu. Okay, dan selalunya instruction dalam komputer adalah dalam bentuk binary number lah, supaya dia lebih mudah untuk kita simpan data-data dalam komputer kita ni. Okay, dan selalunya programmer untuk assembly language ni, dia akan buat satu program yang directly terus kepada machine language lah, supaya data tu boleh masuk, supaya data tu lebih mudah diproses oleh komputer kita dalam bentuk binary data lah. Okay, sini saya tunjuk kamu contoh untuk assembly language lah. Sini contoh dia saya tunjuk untuk addition saja, macam mana assembly language ni dia buat satu program untuk arithmetic punya proses lah, untuk kita tambahkan data, untuk kita buat additional dekat dalam machine tu. Okay, ni adalah contoh assembly language. Okay, kamu boleh tengok kat sini. Okay, untuk assembly language untuk C selalunya
belakang dia akan jadi .c kan. Okey, untuk Python pula belakang dia akan jadi .py. Untuk assembly language ni, belakang dia kita akan set sebagai .asm lah. Okey, untuk assembly language ni dia ada beberapa IDE kamu boleh run. Contoh kat sini saya tunjuk kat kamu ada dalam NASM lah, Nazm. Dia ada lagi satu TASM, Tazm. Tazm tu more kepada terminal punya execute punya proses. Nazm ni dia lebih fleksibel lah, kita boleh guna IDE. Okey, untuk assembly language ni dia ada beberapa part lah. Okey, ni first part, section text. Okey, section text ni dia adalah untuk kamu buat komen. Untuk kamu buat komen lah. Untuk kamu buat komen tentang kod ni lah. Okey, lepas tu global start. Global start ni dia adalah starting architecture untuk kamu punya memori movement lah. Movement ataupun operation lah. Memory processor lah. Processor operation. Operation. Okey. Okey, lepas tu kita start. Start ni adalah, maknanya kita start lah untuk write code tu. Start tulis. Starting point dia. Okey. Okey, kat sini kita bagi tahu kita punya architecture processor yang untuk line pertama adalah untuk kita bagi tahu dekat processor kita nak simpan data dari X ni ke EAX. EAX ni adalah EAX, EBX, ECX, itu adalah yang kita bagi tahu dekat architecture processor kita ni, data yang kita gunakan adalah 8 bit lah. So kita boleh masukkan data yang ada 8 bit saja. 8 bit contoh macam okey, 1 nombor 1 binary bit dia adalah, kalau dalam 8 bit binary bit dia ni saya bagi contoh lah. Kalau 1 okey, kalau nombor 1 dia sama dengan 8 bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 2 pula kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. As long as number tu dia dalam 8 bit, kita boleh gunakan EAX. Okey, untuk line ni pula sub, maknanya kita akan sub EAX ni, maknanya kita bagi function dekat EAX ni kosong. Kosong ni instruction dia adalah write lah. Dia akan write data ke dalam EAX. Okey. Kosong tu adalah write dia punya instruction. Okey, macam kalau untuk C in lah. Maknanya dia akan, kalau untuk assembly language pula, memori kita declare nama memori tu, lepas tu kita bagi instruction dekat dia, kosong adalah untuk write. Okey, ni pula untuk kita akan simpan Y dalam EBX lah. Okey, sama je. Sama juga yang ni pun kita akan write dalam EBX tu. Lepas tu bila kita dah write data, kita declare kat sini yang kita nak tambah
add tu adalah tambah EAX dengan EBX. Okey, lepas tu yang ni kita write lah. Kita akan write kan hasil tambah daripada X dan Y tu ke dalam EAX. Okey, kita akan move kan EAX tu ke dalam sum. Okey, ini adalah untuk numbering lah. Okey, kita tulis ni. Ni untuk processor memory architecture, silap. Memory operation architecture apa arithmetic architecture lah. Okey, dekat part sini pula kita nak buat untuk string. Kita nak save data string lah. Okey, kat sini dia bagi tahu dia akan masukkan message ke dalam ECX. Masukkan string tu lah. String tu dalam ECX. Ni dia akan bagi tahu berapa panjang ECX tu. Ni adalah satu ni adalah untuk dia execute kan data yang ada dalam EBX. Okey, 1 dan 4 ni adalah untuk execute. 1, 4 ni untuk execute. Lepas tu yang dah sum tadi dia akan store dekat dalam ECX dan dia akan execute kan dekat part EDX lah. Lepas tu dia akan execute kan juga EBX dan juga EAX. Maknanya dia akan execute kan semua data yang ada dalam memori yang kita dah simpan tu. Okey, section data ni dia adalah part untuk kita masukkan semua input lah. Declare input source part source panggil dia source operand. Okay, kat sini dia bagi tahu dalam X akan ada 5, dalam Y akan ada 3. Ni adalah message. Lepas tu len dia bagi tahu size ni dia kira size message tu dan dia akan store dekat dalam memori yang kita declare kat atas lah, segment. Okey, yang ni adalah penutup. Macam exit lah, exit. Dia sama function dengan exit. Okey, jom kita tengok output dia. Kita execute kan. Okey, dia bagi tahu kat sini sum of X and Y adalah 8 lah. So kat sini maksud dia satu ni dia akan execute kan tapi tanpa print the string. Tapi 4 tu dia execute kan juga dan dia print string tu. Okey, kalau kamu perasan, okey, data dalam EAX adalah sum lah. Sum ada hasil tambah EAX dan juga EBX. Okey, ECX tu adalah message. Sebab itulah dia execute kan message tu. Kalau kamu perasan ECX tu dia dari sum ni kan dah store dalam EAX. Lepas tu sum ni pula dia store dalam ECX dan dia bagi tahu ECX tu maknanya ECX tu sama juga dengan EAX lah. EAX tu kita execute kan dalam bentuk yang kita nampak lah. Okey, lepas tu kita exit, output dia kita akan dapat macam ni. Okey, itu sajalah, ini just untuk pengetahuan kamu. Saya tak masukkan dalam exam pun, just kamu tahu apa itu assembly language saja. Mungkin degree nanti kamu akan tengok lebih detail lah macam mana proses assembly language ni. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Ada apa-apa soalan boleh tanya dengan kalian nanti.